Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak buka ERPH untuk yang pertama kali. Untuk yang pertama kali yang belum pernah buka lagi. So ERPH 5.0 yang sekolah Smartseed guna adalah ERPH 5.0 yang di-share dalam drive cikgu. So first kali cikgu kena buka Google Chrome terlebih dahulu. So, paparan cikgu lebih kurang macam saya ni lah. Okay, terus kepada yang sebelah kanan ni ada simbol bulat ni cikgu. So, bila cikgu klik kat sini, cikgu akan dapati dia ada email tau. Kalau tak ada email, so cikgu kena sign in. Okay, ataupun add another account. Dan masukkan email yang cikgu gunakan cikgu guna untuk ERPH cikgu. Okay. Tak kisahlah sama ada Gmail ataupun email Delima. Bergantung kepada cikgu. So kalaulah yang cikgu dah setting kat sini memang email betul bagi ERPH, so boleh teruskanlah kepada drive. Okay. Maksudnya bila cikgu dah check kat situ, email cikgu tu memang betul, email ERPH. So cikgu terus kepada button yang ada 9 titik ni. Okey, lepas tu cikgu pergi ke drive sebab kita punya ERPH tu ada dalam drive. Okey, bila cikgu buka drive, dia automatic pergi ke my drive. Untuk tapak ERPH cikgu, dia tak akan masuk pada my drive dia akan masuk pada share with me sebab tapak yang cikgu dapat tu dikongsikan oleh admin sekolah cikgu. So cikgu kena check pada share with me. Share with me ni adalah paparan di mana terletaknya file ataupun folder ataupun apa-apa maklumat lah yang dikongsi oleh orang lain. Okey, kita terus kepada folder ni. Kalau cikgu nampak ada folder ERPH 2021 atas nama cikgu, so betul lah. Okey, maksudnya email dia punya folder ERPH cikgu tu memang dah ada dalam email cikgu ni, dalam drive cikgu. So, first kali yang cikgu perlu buat adalah right click. Kita tekan sebelah kanan mouse cikgu dan add shortcut to drive. Okay, add shortcut. Okay, add shortcut tu maksudnya bila cikgu buka nanti, dia pergi ke my drive dan cikgu akan dapati dia punya tapak tu ada di sini dah. Tak perlu check dah lah dekat my drive, share with me. Cikgu check pada my drive tu. Dan ada tapak ni. Okay, tanpa membuang masa, cikgu klik di sini. Okay, kalau cikgu perhatikan, cikgu ada 18 folder. So, 18 folder ni adalah soft copy daripada buku RPH yang sebelum ni kita guna. Iaitu yang pertama dia ada kulit. Yang kedua ada maklumat ada kalender. So, semua folder ni sepatutnya cikgu kena isilah. Contohnya biodata maklumat diri ni, kalau cikgu tengok, okay, cikgu boleh edit menggunakan Google Doc. Dan memang dia punya file ni pun dah berada dalam Google Docs dah. So cikgu boleh edit dan type teruslah maksudnya. Cikgu boleh type maklumat cikgu ni. Okey. Seterusnya, tanpa membuang masa, kita terus kepada folder yang lain. Okey, senarai tugas guru pun sama cikgu. Cikgu buka. Okey, senarai tugas guru di sekolah. So, yang ni pun sama, cikgu boleh type saja. Contoh yang ni dah ada. Kalau tidak ada kaitan, cikgu boleh padam. Okey, cikgu boleh delete lah. Jangan risau cikgu kalau berkait dengan file ataupun maklumat yang ada dalam drive ni, bila kita adjust ataupun kita type, dia auto save cikgu.
Macam mana kita nak tahu dia auto save ni? Cikgu tengok kat sini dia ada saving. Okay, bila dia bagi tahu save to drive, maksudnya dia dah save. Okay, dia tak ada button save kat sini. Dia auto save bergantung kepada internet kita. So yang ni cikgu type saja, cikgu punya tugas guru di sekolah, tugas cikgu di sekolah lah. Okay, seterusnya jadual waktu. Okay, jadual waktu ni bagi saya sarankan cikgu snap, okay, ataupun screenshot cikgu punya jadual, okay, dan masukkan dalam Telegram ataupun WhatsApp. So bila cikgu buka cikgu punya PRPH dalam laptop, pastikan cikgu buka cikgu punya WhatsApp web ataupun Telegram lah pada laptop tu. So bila cikgu nak simpan jadual waktu ni dalam drive cikgu just upload saja. Upload saja for cikgu punya jadual tu, okay, jadual tu yang ada dalam WhatsApp ataupun dalam Telegram cikgu tu. Dan dia akan tersimpan dalam bentuk JPG ataupun dalam bentuk image lah. So tak perlulah nak isi dalam ni. Cikgu just upload saja daripada laptop cikgu. Dengan syarat laptop cikgu adalah cikgu punya jadual tu. Okay. Senarai buku teks pun sama, cikgu boleh tengok. Rancangan pembelajaran tahunan boleh sama juga step dia tadi, cikgu buka dekat sini dan pastikan cikgu dah download, okay, RPT dan cikgu upload lah RPT tersebut masuk ke dalam folder rancangan pelajaran tahunan. Okay. So kita terus kepada yang sekarang ni 13 ni adalah rancangan pelajaran harian. So lepas ni memang setiap kali cikgu nak buka ataupun nak isi ERPH, memang cikgu akan buka folder 13 ni. So folder 13 ni yang paling kerap lah cikgu guna. Okay. Sebab ERPH tu memang ada dalam folder 13 ni. Untuk rekod kemajuan murid, putusan peperiksaan, catatan penilaian, rekod guru ganti dan rekod hantar buku tu cikgu boleh tengok lah. Tapi bagi saya untuk rekod hantar buku tu tak ada dah, tak perlu dah sebab yang rekod hantar buku ni dia punya format tu diikut buku RPH kan. So yang dekat kalau cikgu perasan dekat dalam buku RPH tu ada rekod hantar buku. So kalau diikutkan yang ERPH ni tak ada rekod hantar buku dalam folder ni dah. Dia kalau sekolah kita, sekolah Semasik ni, kita guna link yang lain untuk hantar ERPH kita. Okay, so sekarang kita masuk ke 13 terus lah. Okay, saya ada share satu file yang saya tulis sila make a copy file ini dan rename. So first kali yang cikgu boleh buat adalah right click dan make a copy. Okay, tunggu sekejap cikgu. Nanti akan keluarlah kita punya file yang kita copy. Okay, sekarang dah keluar. So, memandangkan minggu ini adalah minggu 24. So, cikgu type, okay, rename, minggu 24, 25 Julai, 25 Julai hingga 29 Julai 2021. Okay. Bila dah rename, dah copy dah rename, so cikgu boleh buka. Okay. Dia akan keluar paparan macam ni lah. So setiap hari Ahad,
cikgu kena klik dekat yang merah ni yang tabel merah ni, tabel merah. Tabel biru cikgu. Tabel biru ni untuk apa? Untuk adjust tarikh. So cikgu double klik kat sini. Okey, cikgu double klik kat sini dan dia akan keluar okey, kalender. So kita punya hari ni, tarikh kita hari ni ialah 25. So bila kita adjust tarikh kat sini, secara automatik ni dia akan tukar juga tarikh untuk Isnin sampai hari Khamis. Dan minggu ini juga akan berubah secara automatik, iaitu minggu 24. Okay, so the next step adalah cikgu pergi ke data. Okay, cikgu pergi ke data. Saya nak cikgu adjust kelas. Okay, kelas mengikut kelas yang cikgu ajar lah. Contoh cikgu dapat jadual dan cikgu ajar satu razi contohnya. So cikgu type satu razi dekat situ. Okay, so ada lagi kelas lain yang cikgu ajar, 2 Nawawi contohnya. So cikgu type 2 Nawawi dekat situ. Okay, memandangkan sekarang ni kita mengajar di rumah kan, dan ada sekolah, especially sekolah kita ni lah, cikgu akan mengajar dengan kelas yang digabungkan. Contohnya, cikgu ajar 2 Razi dan juga 2 Nawawi. So kalau kat sekolah, kita akan ajar asing kan, 2 Nawawi, lepas tu kelas 2 Razi. Tapi bila PDPR, kita akan ajar beberapa kelas dalam waktu yang sama. So, lebih mudah untuk cikgu buat ERPH sekaligus terus. Maksudnya, satu ERPH mewakili kelas itu. Kelas untuk yang kita gabung tu lah. Okay? So, cikgu boleh wujudkan kelas yang cikgu gabung tu. Contohnya, cikgu ajar 3 Farabi, okay, dan 3 Razi. So cikgu type je di situ sekaligus. Okay. Macam ni. Okay. Ataupun cikgu nak short form kan kelas tu pun tak ada masalah, boleh. Tak perlu tak tulis panjang, tulis pendek-pendek pun tak apa. Okay, seterusnya contoh 5 Ghazali. Cikgu tulis 5 Ga saja pun tak ada masalah, boleh. Okay, seterusnya untuk masa, kalau ada perubahan, cikgu juga boleh adjust. Contohnya 7.40 ni bukan 7.40, contohnya 7.30. So cikgu adjust saja kat situ. Pukul 8 sebenarnya, pukul 8.10 sebenarnya pukul 8. So padam dan tukar. So automatik dia akan save di sini. Okay, bila dah cikgu dah adjust cikgu punya kelas dan juga masa, maknanya dah selesai lah untuk bahagian data. Yang ni semua cikgu tak boleh usik cikgu. Tak boleh usik. Cikgu just usik kolom untuk kelas dan juga masa sahaja. Okay, di SKP ni untuk sekolah semasik saya dah adjust subjek, saya dah filter dan saya hanya tinggalkan subjek yang cikgu semasik sahaja, cikgu semasik ajar sahaja. So cikgu tak perlu usik lah yang untuk di SKP ni. Kita terus kepada menu. Okay, untuk bahagian menu ni dia ada banyaklah kolom tu. Antara ni kelas dan kelas masa hingga subjek dan juga tingkatan ni. So cikgu kena adjust kelas ni. Contohnya untuk hari Ahad cikgu ajar 1 Razi. So cikgu kena adjust lah kelas tambah
Tambahkan. So, kita tambah masa. Contohnya 9.10 sampai 10.40. Subjek Bahasa Melayu tingkatan 1. Kalau tak keluar, cikgu klik semula dan pilih. Okay. Hari Ahad contoh cikgu ajar satu kelas saja. Hari Isnin cikgu ajar 3 kelas. So cikgu isilah 3 kelas itu. Okay. Contohnya yang ni. Hari Isnin cikgu ada ajar kelas gabung waktu PDPR ni. So cikgu ambil 3 Farabi dan 3 Razi sekaligus. Masa 11.40 sampai 12.40. Okay. Subjek contohnya cikgu ajar geografi. Alright. And okay, tunggu. Kalau dia tak keluar lagi, cikgu cikgu cuba lagi sampai dia keluar pilihan. Okay. So saya tunjukkan sikit yang kelas pertama contoh hari Ahad. Kita dah setting, kita dah buat dah jadual. Okay. So terus kepada hari Ahad. Okay, so dia akan keluar macam ni cikgu. Okay, dia akan keluar macam ni. So dekat kelas, okay, satu Razi, masa dan juga subjek tingkatan ni, dia ikut kepada menu kita tadi. Right? Menu kita tadi. Dia mengikut pada jadual yang kita dah set up. Untuk PDPR tidak dapat dijalankan kerana ini, CRK ni, okay, kalau cikgu tak, cikgu cuti, cikgu klik, okay, cikgu klik sahaja di sini dan cikgu ambil pilihan PDPR tidak dapat dijalankan kerana contoh cikgu cuti MC, so cikgu tulis cuti sakit. Bermakna guru yang pihak yang semak kita punya ERPH ni dia boleh tahulah bahawa hari itu kita cuti. Okey. Jadi sebab itulah kita punya ERPH tak lengkap dan sebagainya lah. Okey, untuk seterusnya tema. Cikgu klik di sini. Kalau tidak ada pilihan, cikgu terus kepada row yang kedua. Okey, baru dia ada kan. Dan cikgu pilihlah mana-mana yang berkaitan. Saya ingin ingatkan pada cikgu untuk bahagian tema, cikgu jangan type. Okey, sebab bila cikgu type, dia mengganggu formula yang ada pada table ni tau. So bila kita type, dia contohnya saya tunjukkan, kalau kita type Komsas. Okay, bila kita type, dia akan keluar button merah. Okay, yang ni, invalid. Bila invalid, dia tak baca dah. Yang lain dia akan keluar NA. Okay, NA. Okay, NA. So, bila dia keluar NA tu maksudnya dia ada kaitan dengan kita punya tema ni. So, saya sarankan jangan type. Cikgu pilih. Cikgu pilih, contohnya puisi tradisional. So, cikgu pergi kepada tajuk. Dia ada pilihan lah. Automasi. Pantun dua kerat. Okay. Yang ni, tak ada kaitan yang ni. Cikgu terus kepada standard kandungan. Standard kandungan, dia duduk kat sini. Kalau dia keluar NA, cikgu tunggu sekejap. Okay, yang ni bahasa Melayu mungkin dia ada pilihan lah ni. Okay. Kita pilihlah satu. Contohnya penggunaan jalan raya. Jalan raya, belum baca lah. Baca. Okay, baru keluar. Okay. So maksudnya cikgu kena klik dekat sini. Sebab saya punya subjek lain. Okay, so standard kandungan. Dekat sini. Pilih mana-mana cikgu rasa ada kaitan dengan pembelajaran cikgu. Okay, standard pembelajaran. Just klik sahaja cikgu. Okay, nilai teras. Kita buat sini. Contohnya bertanggungjawab.
Kalau, okey, untuk yang ini, okey cikgu, kalau yang saya pesan tadi, untuk berkaitan tema, tema, tajuk dan sebagainya ni, uh, cikgu tak boleh type, okey. Bila cikgu type, dia mengganggu mengganggu formula yang ada pada tabel ni. Sebab bila tema, tajuk, standard kandungan dan standard pembelajaran ni, dia ada kaitan. So kalau cikgu type daripada atas ni, kita cikgu type, kat bawah-bawah ni dia tak boleh nak klik-klik dah. Tapi untuk bahagian bawah, dia tak ada masalah. Cikgu boleh pilih ataupun type. Contohnya nilai teras ni cikgu tak nak bertanggungjawab. Cikgu nak yang lain. So cikgu boleh type. Tak ada masalah yang ni. Tajuk CV, kalau ada kaitan cikgu pilih. Kalau tak ada kaitan cikgu abaikan. Okay, objektif pembelajaran ni, klik yang pertama, dia mention sila type objektif sendiri kan. Cuba cikgu klik yang kedua. Pun sama, tak ada. Okay, kalau yang ni, cikgu memang kena type lah. Sebab ada certain subjek, kita klik yang pertama, dia tak ada. Klik yang kedua, baru dia ada. Klik row yang kedua, baru ada. So, cikgu pergi ke arrow yang kedua, pergi ke row yang kedua lah. Tapi kalau untuk case yang ni memang tak ada, so cikgu kena type objektif pembelajaran ni. Okay. Contohnya, contoh memahami pantun dua kerat. Okey. Aktiviti, cikgu type lah. Okey. Guru memberi bimbingan kepada murid berkaitan pantun dua kerat. Okey, contoh. EMK ataupun elemen merentas kurikulum ni, kalau ada kaitan cikgu boleh klik, kalau tak ada kaitan cikgu boleh abaikan. Okey, ada banyaklah pilihan ni. Okey, seterusnya untuk nilai-nilai murni, klik saja dan pilih mana-mana yang berkaitan. Yang ni pun sama cikgu, kalau rasa cikgu nak tambah ayat yang lain, cikgu boleh double klik dan type sahaja. Okey. PBM pula pun sama juga, kalau ada, kalau cikgu rasa sesuai, mana-mana yang cikgu rasa sesuai, cikgu klik. Kalau ada tambahan, boleh type sahaja. Okey, kemahiran berfikir. Okey, membuat kaitan, contohnya alat pemikiran. Kalau ada kaitan, pilih. Kalau tak ada kaitan, boleh abaikan. Bertulis, contohnya cikgu buat latihan bertulis hari tu. Okay, lisan, contohnya perbincangan, pemerhatian. Kalau ada kaitan, cikgu ambil. Kalau tak ada kaitan, cikgu abaikan. Okay, untuk refleksi ni, dia punya dekat sini ni, dan dekat ruang yang warna oranye ni, dia berkait dengan kita punya objektif pembelajaran tau. So, kalau objektif pembelajaran cikgu kosong, so dia akan kosong lah kat sini. Let's say lah saya type kat sini, saya letak memahami pantun dua kerat. So dia akan keluar pada refleksi ni. Okay. So dekat sini adalah bilangan berapa orang daripada berapa memahami pantun dua kerat. Contoh kelas cikgu ada 20 orang yang faham pantun dua kerat tu. So 20 daripada 34 contohnya. Memahami pantun dua kerat. Okay, pemulihan. Pemulihan ni, kalau cikgu tengok kat sini, antaranya ialah kerja rumah, latihan berbentuk topikal dan macam-macam lagi lah. Kalau cikgu rasa ada tambahan, cikgu boleh type. Okay.
Contoh saya ambil latihan tambahan. So, pemulihan kepada murid, contohnya kita buat pemulihan untuk 10 orang. So, 10 daripada 34 orang diberi latihan tambahan. Okey, penggayaan ni pula, contohnya cikgu bagi bacaan tambahan. Okey, so yang bacaan tambahan kita bagi, cikgu letak 34 orang. So, kita tak jelas 34 orang kepada 34 orang bacaan tambahan contohnya. Okey, so macam ni lah cara kita nak lengkapkan kita punya ERPH. Itu sahaja untuk kali ini.